Pernah tak kita duduk satu tempat, semua orang tiba-tiba tengok langit. Dia start seorang. Okay, Dia start seorang tengok langit. Lepas tu, apa tu? Semua tengok langit. Dia kena pegang satu ayat, selain daripada Allah, semua adalah asbab rezeki. Allah adalah pemilik rezeki. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 40 kali. Saya baca dengan kuat. Alhamdulillah. Solve isu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi. Okey, bersama saya host anda Fadil Rasul, ditemani dengan live mentor kita Tuan. Alhamdulillah, Fadi Ghazali. Tuan Fadi Ghazali. Okey, selamat bersiaran langsung dalam podcast Funnel Evo. Okey, dah lama kita berehat seketika. Betul. Kita rehat seketika ni Tuan. Saya nak tanya, adakah kita terlibat secara langsung ke dengan PRN? Kan baru lepas PRN. Itulah Fadil Fadil undi apa gitu. Oh, saya undi yang memberi manfaat kepada rakyat. Dua-dua rasa dia manfaat. Yang memberi kebaikan lah. Sedua beri kebaikan. Saya tak berani nak reveal, nanti orang kecam kan. Itulah dia. Okey. Yang pastinya yang bagus lah. Tapi tahniah juga Tuan dekat Kelantan mengekalkan kerajaan ke-33. Dan kita dapat Menteri Besar Baru kan. Menteri Besar Baru. Ya. Tahniah kepada Menteri Besar Baru kita. Yes, tahniah kepada semua adun-adun lah yang menang ke yang kalah. Keputusan tetap sama, seri 3 sama. Ya. Okay. Tahniah kepada semua Menteri Besar yang mengekalkan kerusi, posisi masing-masing. Okey. Saranan Tuan lah, kita selit sebab PRN tadi kan. Saranan Tuan lah kepada pengundi ya khususnya. Dia time PRN ni memang semua hardcore keluar. Betul. Tapi dah habis pengundi, dah habis PRN ke PRU ke PRK ke, back to normal. Tak kisahlah siapa menang pun sama je, kehidupan berlaku. Nak khususnya orang menyaga tetap menyaga. Kan, saranan Tuan lah kepada usahawan-usahawan ataupun semualah rakyat Malaysia yang ada dapat PRN, PRK ni, apa diorang perlu lakukan? Apa fokusnya? Stop politik lah. Stop politik. Dan start kita buat kerja. Dah lah tu. Saya buka Twitter. Masih ada lagi? Ya, PRN dah habis tapi masih keep on. Okey. Pada semua penonton yang sedang tengok kita punya podcast, saya rasa salam takziah kepada pesawat nahas. Ya, betul. Di Elmina. Betul. Kita sama-sama doakan, sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Okey, Tuan, kita berbalik kepada tajuk kita pada hari ini. Penonton tak tahu lagi tajuk kita hari ini. Tajuk kita pada hari ini adalah punca rezeki bisnes tak. Itu kalau pada yang buat bisnes lah. Jadi ada juga pendengar kita ataupun yang menonton dekat YouTube whatsoever, saya tak buat bisnes, tak boleh dengar ke? So punca bisnes tak ataupun punca rezeki anda start lah. Kalau yang tak berniaga, anda rezeki still ada. Tapi apa punca key dia yang membuatkan kita punya rezeki tu start? Itu antara topik yang kita akan bincang dan bahaskan. Okey. So sebenarnya Tuan, bila kita tengok kepada punca seseorang ataupun individu lah, rezekinya start, dia mesti ada sebab dan asbab dan musabab. Sebab ialah Allah menciptakan semua makhluk yang dia sayang. And kejadian tu memang Allah punya sifat adalah maha penyayang. Betul. Tapi kita je kadang-kadang overjudge. Itu yang mengakibatkan kita depression lah, anxiety lah. Kita judge apa yang kita rasa. Jadi apa sebabnya Tuan? Seorang tu rasa kadang-kadang lah bahasa kasarnya kan, Cina cakap ni suai lah. Dia ada, kalau kau ni hidup kau suai lah. Apa punca dia tu Tuan? Punca ni banyak. Punca banyak. Like bila kita hidup tanpa kita kenal siapa itu pemilik dan pemberi rezeki, maka kita akan rasa punca dia banyak. Dan kita akan banyak salahkan faktor-faktor luaran. Contoh
Sebab ramai orang relatekan rezeki ni dengan, you know, like biasa orang akan tafsirkan rezeki ni duit ataupun gaji ataupun sales. Betul. Kan? Kalau kita orang berniaga, kita akan cakap sales. Okay. Jadi bila kita tidak faham hakikat ni adalah apa dipanggil rezeki ni siapa yang bagi, maka kita akan cakap rezeki ni pelanggan yang bagi. Jadi kita stres tak dapat pelanggan. Kita rasa bisnes yang bagi atau bos yang bagi. Kita jadi stres. Bila kita stres dan kita keep on salahkan orang lain ataupun benda ataupun anything, maka ujungnya kita tidak akan nampak solution. Okay. Tapi kita kena faham satu benda je. Rezeki-rezeki ni siapa pemilik dia? Pemilik rezeki adalah Allah SWT. Okay. So kalau kita dapat atau kita tak dapat, itu sangat bergantung kepada whether Allah nak bagi atau tidak. Kita kena percaya sebab kita especially Muslim, kita kena yakin yang rezeki ni Allah bagi. So dalam bisnes pun adalah perkara yang sama. Bila bisnes kita, apabila kita ada kepercayaan yang rezeki ni Allah pegang, bisnes kita naik, kita tidak terlalu over excited. Sebab kita tahu bukan sebab kita yang bagus, bukan kita yang hebat, bukan sebab saya memiliki pasukan yang baik, tapi sebab Allah nak bagi. Jadi bila Allah nak bagi, Allah bagilah pasukan, tim, customer. Allah bagi asbab-asbab, contoh TikTok. Allah bagi idea nak buat marketing macam mana, menyebabkan rezeki kita datang. So kalau kita ada kefahaman macam tu, maka mudah untuk kita cari jalan. Jalan dia adalah, adakah apa yang aku buat akan menyebabkan Allah suka. Sebab kuncinya dengan Allah suka atau tidak, itu saja. Okey. Cuma kita bukan ustaz. Kita bukan ustaz, yes. Anyway, pengalaman kita tu alhamdulillah memahamkan kita apa yang ustaz-ustaz bagi tahu. Dan okey, untuk bercakap macam tu, tuan ada tanya kan. Sebenarnya ramai nak lah sekarang ni, ramai orang cakap depression lah, anxiety kan. Ayat tu paling top lah, khususnya di kalangan orang muda. Kan dulu tak ada sangat lah tuan. Saya tak tahu zaman saya lah, tak ada pun orang cakap depression ke anxiety ke. Ada tapi sangat terpencil. Zaman sekarang kecil-kecil sikit-sikit depress. Okey, dia macam kadang-kadang kau ni betul-betul ke saja nak follow the trend kan. So sebenarnya kalau kita nak cakap kita depress ke apa, okey, ni pengalaman saya lah ya tuan. Saya alhamdulillah diizinkan untuk teman isteri saya bersalin. Dekat dalam, so Fadil dalam tu? Saya kat sebelah. Saya lah saksi yang Share sikit macam mana? Itulah pengalaman dia. Tuan rindu ke momen tu? Saya jujur lah, alhamdulillah takdir Allah baik. Saya ada 3 orang anak. Tapi 3-3 saya tak pernah. Tak pernah masuk. Anak pertama anak pertama wife saya Caesar. Okey. Jadi memang tak boleh masuk lah. Tak dapat masuk. Wife kedua. Wah. Kat bahagian tu jadi tahu. Astagfirullah. Tapi kalau dapat alhamdulillah. Oh, ini jadi kes Abang Tesla pula. Di Abang Tesla. Tanya juga kepada Abang Tesla lah. Oh ya Abang Tesla. Tanya juga. Tanya sebab Allah bagi rezeki 2 kan. Fadil Allah tak bagi lagi. tak tahu cara nak respon dia tuan. Itulah dia. Betul lah Nailu kawan ni. Okey. Apa dah nak cakap tadi? Okey. Anak pertama saya dalam otak saya tengah main lagu isteri kedua Abang Tesla. Abang Tesla. Kenapa kan? Okay, anyway. Masa saya anak nombor 2 tu, saya hantar wife saya, masa tu pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi, wife saya kejut saya, bang sakit perut. Okey, saya kata, okey lah nak beranak ni. Saya duduk kat Tanah Merah masa tu. Saya start kereta. Wife saya kata nak pergi beranak dekat KB, Kota Baru. Tanah Merah ke Kota Baru ni dia akan ambil masa dalam sejam lebih. Jauh. Sejam lebih. Saya masa tu memang bawa kereta memang macam ni sikit. Tokyo Drift. Tokyo Drift. Saya tekan kereta tu, tapi dengan betapa confidentnya, memang masa tu memang bawa kereta ni macam tak ingat dunia kan. Saya kata dengan aku punya kecekapan, dengan kereta punya kecekapan semua, tak mungkin sampai. Ada hunch tu kata tak mungkin. Saya pun serap corner pergi masuk Tanah Merah punya hospital. Masuk je, terus tolak. Lepas tu saya tunggulah kat luar. Tiba azan subuh.
Dan dia beritahu nurse, saya pergi solat sekejap. Okey, saya pergi solat. Memang Assalamualaikum, pop. Saya terus gerak. Nurse, saya nak masuk ni, saya nak beranak. Oh, dah, settle. Itu nombor 2. Nombor 3. Nombor 3 macam ni? Safa. Ya, Safa. Macam mana Safa Ya, sama. Pergi dekat USM. Emergency kat tu. Sama juga. Macam, and then Alhamdulillah lah Allah bagi izin mudah. Jadi saya pun tak ada pengalaman tu lah. Yelah, berbalik kepada roots lah. Kalau siapa-siapa yang tengah mengalami depres lah, perlukan medication, teruskan. Tapi jangan poyo-poyo. Depres tu saya tak berapa gemar. Dia ada geng-geng mazhab tu kan. Kadang-kadang dia tak depres pun, tapi dia tengok semua depres. Dia pun nak. Dia macam ni, dia ada satu, saya tak ingat dia punya ni, term dia. FOMO. Bukan FOMO, dia ada satu term, I cannot remember the term. Dia macam ni, pernah tak kita duduk satu tempat, semua orang tiba-tiba tengok langit. Jadi, faham tak? Dia start seorang. Okay, dia start seorang tengok langit. Lepas tu, apa tu? Semua tengok langit. So, itu memang manusia punya cerita. Okay. Dia nak belongs to a group of people yang sedang tengok langit. Gitu. Faham tak? Faham? Dia sama macam seorang beli Starbucks. Satu office pun rasa Starbucks. Berjangkit. Berjangkit. So sama lah. Dia depressed sikit je. Dia punya layanan. Aku depressed. So like everybody is talking about stress. So dia stress. Okay. Gitu. Benda tak ada apa pun. Okay, so kita berbalik kepada topik kita, rezeki start. So kalau tadi kita dah bicara sedikit rezeki start, kan? Ada orang akan melalui fasa tu. Tapi sebab kita dah tahu rezeki tu start sebab yalah, macam saya jawab tadi, Tuan pun ada share, Allah marah lah. So apa kunci untuk keluar daripada rezeki start pula tu? Bismillahirrahmanirrahim. Dia apabila kita faham yang pemilik rezeki ni adalah Allah SWT, jadi kita kena, ayat dia very simple. Dia macam ni lah, contoh. Kalau kita ada kenal seorang billionaire lah, contoh kan, billionaire, kaya gila lah, gila, ayat dia memang gila. Dan kita tahu kalau kita buat baik dengan dia, dia akan bagi segala-galanya kepada kita. Gitu. Dia macam buat baik, dapatlah apa projek ke, dapat jadi boss company ke, atau dapat bank in duit je ke, kan? Atau kita orang berniaga, lepas tu kita tahu ini menteri, jadi kita pun pergi baik dengan menteri atau baik dengan Perdana Menteri. Tujuan dia untuk dapat projek. So the key adalah kalau kita yakin dia ni kaya atau dia ada lebih berbanding kita, maka kita akan dekat dengan dia. Ini manusia punya cerita lah kan. Sama je kalau dengan Allah, pemilik segala-galanya. Dia kena pegang satu ayat, selain daripada Allah, semua adalah asbab rezeki. Allah adalah pemilik rezeki. Selain daripada Allah, maksudnya apa? Kawan, orang, isteri, suami, anak, kereta, rumah, bangunan, kan, simpanan, ASB, tabung haji, cryptocurrency, saham, itu semua asbab. So selain daripada Allah, semua adalah asbab rezeki. Allah adalah pemilik rezeki. Kita kena faham macam tu. That's the concept. Jadi bila Allah adalah pemilik rezeki, maka apa kita kena buat? Kita kena buat apa Allah suka. Jadi apa yang Allah suka? Salah satu dia, apa yang Nabi tinggalkan kepada kita, kefahaman. Allah suka kita istighfar. Sebab ada jaminan istighfar ni dalam Al-Quran. Kan? Al-Quran surah Nuh, Allah kata kalau engkau istighfar, mohon ampun pada Allah, nanti Allah akan bagi apa? Nombor 1, Allah akan bagi apa dia? Din, saya banyak selalu bagi tahu kepada Fadil. Okey. Nombor 1 apa? Sekejap, istighfar. Bukan. Yalah, istighfar. Kebaikan. Okay, Jadi 3. Jadi 5. 5. Kebun-kebun, anak-anak. Okey. Ikut turutan. Tak teringat tuan. Tak ingat. Okey, tak apa. Ini kita discuss, insya-Allah ingat. Nombor 1, dalam Quran, dalam surah Nuh tu, Allah kata nombor 1 adalah hujan yang lebat. Okey, betul. Ingat turutan tu. Ni nak sampaikan pada Fatih ni. Okey, insya-Allah. Fatih dah berjaya keluar daripada cekik-cekik tadi tu. Betul. Dia dah menang dah kat situ. Dah menang kat situ betul. Pertama perlombaan berjuta-juta. Yang berenang, settle. Okay. Duduk. Dia berjaya 9 bulan dalam perut. Lepas tu kena cekik-cekik keluar. Ni ilmu pada Fatih ni. Supaya dia punya belief system dia tu, dia percaya kepada Allah. Nombor 1, Allah kata kalau istighfar, Allah bagi hujan yang lebat. Hujan lebat. Bayangkan hujan lebat macam mana kan.
Macam semalam hujan kan dekat office ni. Saya semalam saya ada keluar. Saya basah lah semalam. Pergi sana, pergi sini. Ya kita berjalan kan. So satu, hujan yang lebat. Nombor dua, Allah jamin kalau kita istighfar, mohon ampun, Allah bagi harta. Ni semua nak cari. Anyway, hujan yang lebat ni rezeki yang lebat lah. Rezeki yang banyak lah. Macam hujan yang lebat. Nombor dua adalah harta. Harta, kita nak cari apa benda yang kita nak cari dalam dunia adalah kita cari harta. Kan? Ada orang nak cari rumah lah, kebun lah. Saya jumpa dengan kawan saya, hari tu naik flight, tiba-tiba jumpa dekat airport. Lepas tu tengah flight, first belum naik kapal terbang tu duduk borak. And then lepas tu dia duduk seat depan dah. Flight terbang flight, lepas off je tali pinggang tu, tempat sebelah saya kosong. Saya duduk relax. Ingat okey lah, sebelah kosong saya boleh relax tengok awal kan. So kali dia datang borak pula 1 jam. Borak apa tau? Borak cerita pasal Tuan ada kalau ada duit lebih beli tanah tuan, buat kebun kelapa. Dia cerita kebun kelapa, industri lah, bukannya buat kebun as if kebun saja-saja, buat jadi industri. Sebab dia ada macam-macam, dia ada busangking, dia ada bisnes hartanah macam-macam. Dia lebih kepada tanah punya. Okay. Itu semua harta. Nombor dua, Allah kata Allah jamin bagi harta. Nombor tiga apa? Anak-anak. Anak-anak. Nak jadi abang Tesla boleh. Istighfar banyak. Beribu tu abang Tesla istighfar saya rasa. Mungkin kita tak tahu kan. So anak-anak, so definitely orang yang belum kahwin istighfar, boleh kahwin. Ada jodoh, orang yang dah kahwin insya-Allah dapat anak, istighfar. Nombor 4, Allah jamin akan bagi kebun-kebun. Okey. Kebun-kebun, kita buat bisnes. Dan di dalamnya ada sungai-sungai. Sungai-sungai ni apa maksud dia? Allah bagi kemudahan-kemudahan. Kalau kebun tu mengeluarkan hasil. Kan? Kemudahan-kemudahan. Jadi simple je. Dia macam master key. Belakang tu ada satu harta peti, harta karun. Kan? Harta karun. Kalau Piramli, Ahmad Albab yang punya. Ahmad Albab yang punya. Kena pergi hantar Ahmad Albab kepada jin. Nenek kalau ingat lah. Bau lah. So you know like, ya, kita kena believe benda ni lah kan. Sebagai semuslim, especially saya yakin orang berniaga, Allah bagi satu alat yang luar biasa untuk kita belajar iman. Which is yakin kepada Allah pemberi rezeki. Cara kaedah dia, kunci nombor 1 adalah istighfar. Kunci nombor 2, kita boleh bagi sedekah. Sedekah ni magic dia. Betul tak soalan tu kan? Betul kan? Betul. Kunci rezeki. Kunci rezeki kan. Jadi saya banyak kali saya cerita pasal pengalaman hidup saya, macam mana bagaimana saya dapat 10,000 pertama dalam hidup saya. 10,000 ni besar. Betul. Besar tau 10,000. Orang yang tak pernah berniaga ataupun berniaga tapi tak pernah dapat duit 10,000 ni, wish, itu lain macam lah kan. Terutama kalau kita ni datang daripada keluarga yang susah. Kan? Datang daripada keluarga yang susah. Jadi cikgu saya ajar saya, kau kena bagi sedekah. Jadi dia cakap, kita ni orang muda yang banyak baca buku motivasi. Buku motivasi kata usaha, kan, believe. Kita ni believe, usaha macam orang gila, tapi apa yang tak jadinya? Dan cikgu saya kata, bagi sedekah. Allah ganda 10 kali ganda, 700 kali ganda. Jadi apa yang berlaku pada ketika itu, saya dekat universiti. Okay, saya duduk kat universiti, nak grad. Nak pergi grad, mak ajak, saya ajaklah mak pergi grad, duit tak ada. Tapi mak biasa dia takkan, dia tahu anak dia tak ada duit, tapi dia takkan tanya ada duit ke tak. Sebab anak pada ketika itu saya lah, dah kerja engineer, dah berniaga, duit tak ada. So mak saya kata tak apa, mak duduk rumah kawan mak dekat Ipoh masa tu. Saya dalam hati, ini dah mencabar kelakian lah. Macam anak lelaki duit tak ada, mak pula bagi tahu duduk rumah kawan dia kan. Okay, so pergilah Ipoh. Pergi Ipoh, duduk dekat Gopeng. Rumah kawan mak saya tu Gopeng. Universiti saya dekat Tronoh Perak. Okay. UTP. Jadi masa tu hari Jumaat, saya pergi dekat universiti.
jumpa kawan-kawan lama. Oh ni geng-geng yang kerja engineer lah semua. Kita dah 5 tahun bertempur nak jadi engineer kan. Bertempur itu, oh ni engineer tu, engineer ni. Okay. Time tu Tuan Fadi dah bekerja lah? Saya kerja kat Proton. Okey. Alhamdulillah saya dapat kerja tu sebelum saya habis belajar. Okay. Proton dah bagi offer letter. Alhamdulillah lah. In fact yang tu pun bukan saya buat kerja. Itu housemate saya yang bagi resume. Saya kata saya tak nak, saya nak buat niaga. Tapi Alhamdulillah lah, takdir Allah baik kan. Jadi pergi jumpa, semua ada duit. Tapi yang bestnya adalah saya masa tu saya selalu update pasal bisnes. Okey. Jadi kawan-kawan kata, oh Fadi ni kaya, niaga lagi, kerja lagi. Oh, duit banyak ah. Saya lah hati kepala dia, aku kosong. Tapi itu hakikat lah. Kalau kat social media semua orang nampak orang meniaga tu, oh best. Biasalah tu kan. Jadi kawan-kawan Tuan akan nampak, oh Tuan Fadi. Kita diajar untuk berlagak sebagai pemenang sebelum diisytihar pemenang sebenar. Kita diajar masa tu. Okey. Metodnya kaedah gitu. Metodnya gitu. Konon-konon kan. Oh, beli kereta besar. Oh, berlagak sebagai pemenang sebelum diisytihar pemenang sebenar. Baju kena. Oh, dalam wallet. Salah lah kan masa tu lah. Jadi pada ketika itu saya pergi and then makan kedai mamak. Makan kedai mamak pun tak ada duit tau nak bayar. Makan dengan ramai, kawan-kawan kata, siapa nak bayar ni? Saya lah hati, janganlah aku kan. Kalau aku bayar, naik kan. Dalam wallet ada RM50, ada RM10, ada RM5. Lepas tu ada sikit-sikit lah, RM1, RM2 macam tu. And then apa berlaku? Saya bagi tahulah kepada kawan-kawan, semua kan dah kerja, bayar sendirilah. Macam lantak korang suruh bayar ke aku bayar diri sendiri. Masa tu makan roti canai. Okay, settle makan, semua bayar sendiri. Saya kata lega settle. Alhamdulillah. So semua kata nak pergi ke nak pergi ke Ipoh. Maksudnya nak pergi Ipoh, nak pergi jalan-jalan hari Jumaat. Petang nanti ada rehearsal, jadi takkan kita nak tercongok dalam universiti. So pergilah Ipoh, jalan-jalan. Saya naik kereta kawan saya engineer dekat Proton, Petronas. Dia baru beli kereta, beli Suzuki Swift tak silap saya, warna biru macam tu. Zaman tu Suzuki Swift top kan. Suzuki Swift masa tu idaman para graduan. Slick cantik kan. Comel dia bulat kan. Bulat kan. Okey. Masa tu ada satu lagi. Suzuki juga. Suzuki apa yang macam SUV tu. Ada seorang kawan saya pakai. SUV? Dia tak ingat saya nama apa. Suzuki juga lah. Zaman-zaman tu lah. Okay, anyway. Pergi masa tu, saya dah memang loser dah. Mak lagi, kawan lagi. Duit dalam poket, dalam wallet ada 50, RM5. Kawan kata, jom pergi solat Jumaat. Saya pergi solat Jumaat. Oh, ialah sebab hari Jumaat kejadiannya? Jumaat. Saya ingat lagi. Jumaat, saya duduk soft paling depan. Saya doa. Yalah, bila kita dalam keadaan yang paling lowest point ni, maka doa kita tu sungguh-sungguh kan. Doa, duduk barisan kedua, doa, nangis. Minta, ya Allah, aku nak duit ya Allah, Kita biasanya minta duit je lah kan. Tak ada benda lain nak minta. Sebab kita faham yang duit itu adalah segala-galanya. Manusia lah. Jadi minta duit, tiba-tiba bunyilah satu, ialah bunyi yang biasa tahu lah. Ada satu kotak lalu depan saya. Saya berkata, ya Allah, aku minta duit, bukan minta keluar duit ya Allah. Macam tu lah lebih kurang kan. Tapi saya teringat cikgu saya beritahu. Cikgu saya kata, Allah akan gandakan kita punya rezeki kalau kita bagi. 10 kali ganda, 700 kali ganda. Jadi saya pun dah tak ada benda lain, dalam bank kosong, dalam wallet tinggal banyak tu je. And then ada 50, RM5. Jadi mana satu saya nak kena keluarkan? Saya ingat lagi cikgu saya cakap, cikgu kata, Ustaz Faturi cakap, sedekah terbaik adalah sedekah yang menggetarkan hatimu. Mana satu yang menggetarkan hati kau, itulah yang terbaik. Kan? Kalau 50, 10, RM5, definitely 50. Jadi saya kata, ya Allah, ini aku tawakal kepada engkau. Kau janji tau. Umpama level tu lah. Kan? Bismillah, tawakal Allah, ambil 50 letak. Habis? Tak ada duit. Ada tinggal RM15. Betul tak?
Tolak, doa lagi. Doa. Saya ingat lagi masa solat tu. Saya masih ingat kalau pergi Ipoh punya masjid tu yang dekat dengan kereta api punya masjid tu. Saya masih ingat saya duduk saf mana. Okay. I can still remember that moment. Saya solat tu, semua orang Kelantan panggil belenjor. Belenjor kau. Tolong ya Allah, tolong. Habis solat saya stay kat situ, saya tak turun bangun. Saya tunggu semua orang keluar dulu, saya takut kawan saya tengok. Kan? Dengan air ingusnya masa tu kan. And then saya bangun. Bila dah settle semua, saya bangun, keluar daripada masjid. Ada makcik datang. Dia kata, makcik dah tak makan banyak hari, dik. Boleh tak bagi duit sikit? Saya kata, ya Allah, aku minta duit, bukan aku minta keluar duit. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, ambil RM10 bagi. Tinggal RM5. Berserah bulat-bulat. Pergi ke kereta Suzuki Swift tu warna biru tu. Pegang nak buka kereta, pegang je, tiba-tiba miracle start berlaku. Okay. Miracle, keajaiban start berlaku. Pada hari yang sama juga. Pada hari yang sama. Yeah, that's why bila kita tawakal kepada Allah seperti mana tawakalnya burung, dalam hadis Nabi kata, burung ni keluar perut kosong, balik perut kenyang. Dengan syarat satu, tawakal kepada Allah. Okay. Masa tu tawakal, alhamdulillah pegang, ada masuk phone call. Saya angkat call. Assalamualaikum. Dia kata waalaikumsalam. Tuan Fadi ingat tak? Pernah jumpa dekat sekian-sekian? Saya kata saya tak ingat tuan. Kenapa tuan? Apa boleh saya bantu? Dan dia beritahu, saya berminat untuk jadi ejen tuan. Saya kata, okay, alright. Ejen ni ada package sekian tuan. Tuan yang mana satu? Dan dia beritahu, tuan pernah beritahu saya ada margin yang lebih besar kalau ambil package yang besar. Macam stokis lah lebih. Saya pun kata, ini 7,000 tuan package. Saya tak pernah, sepanjang saya berniaga, orang nak ambil paling besar. Tak pernah. Cakap lah, orang Kelantan panggil gajuh rima tubik tu. Habis dah tubik. Pong tubik. Tak nak. Orang tak kasi beli juga. Tak cakap ke tak cakap ke buat gitu, buat tak jadi. Tapi hari tu, relax je telefon nak buat banking 7,000. Saya macam, okay, this is my bank account. Dia pun transfer 7,000. Saya duduk dalam kereta masa tu, saya terkejut. Masih lagi tak boleh menerima hakikat yang dalam akaun saya yang kosong tadi tu masuk 7,000. Tapi bukan bersih kan. Dia masih lagi kena tolak. Okey lah. Tapi dah lebih daripada apa yang tuan keluarkan. Ya, betul. And then masih belum percaya sampai dekat universiti, sebab kita ada raptai petang tu. Sampai dekat universiti, masuk lagi satu call. Exactly lebih kurang sama. Ayat yang lebih kurang sama. Nak transfer 7,000 juga. Saya dalam hati, selama ni aku buat tak pernah jadi. Hari ni tiba-tiba ada orang serah diri. Maksudnya Allah gerakkan hati prospek customer kita ni untuk telefon, untuk close. Jadi kita tak buat apa-apa tindakan pun. Tapi yang gerakkan hati tu kan Allah. Kan? Banking 7,000. Sale saya hari tu 14,000. Geduk-gedak, pam. Bulan tu, that is my first time ever bersih masuk akaun saya RM10,000. Masa tu saya nak cerita macam mana the confidence level start naik. Tu maksud saya, kita rezeki yang bukan diukur dengan duit. Jadi Allah bagi bukan saja Allah bagi duit, tapi Allah bagi satu dia panggil apa? Belief baru yang 10,000 ni mudah je. Faham tak? Kadang-kadang kita belief system kita tu yang tak boleh ke? Boleh ke? Jadi kita kurang percaya benda tu kan. So alhamdulillah, masa tu lah saya dapat 10,000. Saya bayar hutang. Saya berhutang nak start bisnes tu 5,000 dengan kawan saya. 5,000 saya berhutang untuk masuk kelas, ambil produk dan sebagainya. Bayar kat dia. Bayar. Saya rasa selapang-lapangnya. Ada duit lebih sikit lagi. Okey, segitu gini-gini. Bisa makin berkembang. Alhamdulillah sampai hari ni. So the key point adalah letak kebergantungan kepada Allah. Allah kata apa? Nombor 1, istighfar. Istighfar aja banyak-banyak. Nombor 2, sedekah. Sedekah aja banyak-banyak. Nanti Allah uruslah macam mana jalannya. Pasti akan ada jawapan. Sebab Allah bagi kat orang lain, takkan Allah tak boleh bagi kat kita? Betul tak? Kalau Allah boleh bagi kat kita, kalau Allah boleh bagi berapa? 10,000 kat orang lain, kenapa Allah tak boleh bagi kita? Kita sama. Kan? Kita makhluk Allah juga. Betul tak? Betul. Dia tu ada boleh doa, kita boleh doa juga. Macam itulah.
InsyaAllah. Kalau Fadil lah, panjang cerita saya ni. Kalau Fadil lah, ada tak story yang mungkin boleh share dengan pendengar kita? Story Story magic. Story magic yang kunci ni, kunci. Yang Allah bagi kefahaman kepada Fadil, kefahaman iman ni. Okey. InsyaAllah. Sila. Okey, dia macam ni Tuan. Istighfar ni lah. Bila saya ikuti kelas Tuan kan, Tuan dulu Tuan Fadi buat evolusi. Kalau you guys nak pernah dengar, nak tahulah. Sekarang tak ada evolusi. Tak ada evolusi. Tak ada. Mungkin akan diumumkan kelak, kita tahu. Tak tahu, tapi dulu itu kan nama revolusi dia. Cepat lagi ke revolusi. Oi, reformasi atau referendum. Politik dia. Okey. Kalau apa? Pakatan Harapan reformasi. APN jadi referendum. Ubah sikit. Okey, anyway. Okey. So, bila saya ikuti kelas evolusi, saya ialah sepanjang saya berkhidmat di Fani Evo, saya dah ikut berapa banyak siri evolusi sebenarnya. So, sampailah evolusi yang ke third last ataupun second last sebelum direhatkan seketika. Okey. Senang cerita bulan 6 2022. Okey. 2020. Yes, bulan 6 2022 evolusi nak hujung-hujung nak habis dah, tak ada dah lepas tu saya rasa. Okey, evolusi Jun tu itu kita last 2023. Januari. Januari bulan 6. Bulan 6 lah, fasa-fasa dah kita dah start tengok macam mana kan fokus semua. So Jun 2022 tu membuat turning point saya. Sebelum ni pernah buat Tuan Fadi, bila kalau kat evolusi ni guys, dia ada kelas yang buat eksperimen. Kunci-kunci rezeki tu Tuan Fadi bagi tahu apa jawapannya dan terus buat eksperimen. Dan dari situ ramai student akan bagi tahu, kongsi dia macam mana result mereka, ada yang menang yang macam-macam lah. Okey. So saya pun, walaupun saya dalam tengah bekerja, saya pun buat juga. Buat juga? Buat juga. So saya istighfar, Alhamdulillah. Saya istighfar daripada Jun tu. Saya rasa sebab saya dah kahwin 2020. Fadil kahwin, okey. Ujung tahun. Okey, Disember 2020. Covid kan? Covid. Sampai lepas tu Jun masih belum ada rezeki dikurniakan untuk wife saya mengandung. Okey, saya rasa this is the time untuk saya buat eksperimen yang apa Tuan bagi tahu kat atas tu lah. Saya pun start istighfar dan saya yakin dan pasti benda ni bukan daripada side saya je. Wife saya pun kena terlibat juga eksperimen ni. So kami pun buat lah. Hari-hari dia ada satu grup khas, saya dengan wife akan update dekat dalam grup. Alhamdulillah bapa dah check in, macam check in lah. So benda tu motivasi lah supaya kita nak istiqamah kan. So bila istighfar nak ditakdirkan 2 bulan, sebab okeylah kita buat atas sebab nak istighfar je. Dapat tak dapat tak apalah, kita ikhtiar je. Tengok Ogos rezeki datang. Double line. Saya ingatkan double line COVID. Sebab tu time tu kan COVID lagi kan. COVID ke? Tak, double line ni. Urine UPT ni. Ni betulnya. Okey, Alhamdulillah. Happy lah saya kan. Penantian kan. Alhamdulillah. Allah izinkan. So, itu yang pertama. Alhamdulillah. So, maksudnya dapat anak dengan kita yakin asbabnya adalah istighfar. Yes. Tapi, itu ultimate-nya. Sebelum tu pun Allah dah bagi. Dengan dipromotnya. Alhamdulillah. Semua asbab istighfar lah yang macam Allah dah cakap dalam 5 perkara tu kan. Hujan yang lebat semua tu memang saya dah lalui fasa tu. Okey, Alhamdulillah. Jadi memang kalau you guys kalau rasa nak evolusi tu lama lagi, mungkin tak tahu bila, apa yang Tuan Fadi sarankan, buatlah minimum 1000 sehari. Buat je sekejap je. Nampak macam lama 1000 tu, macam banyaknya, tapi insyaAllah boleh. Sambil kita buat kerja kan, tak semestinya kita duduk dekat sejadah kan. Betul. Sambil kita bekerja, sambil kita driving. Betul. Kan? Istighfar, astagfirullah. Atau kita boleh buat tambahan sikit Din. Macam contoh kita boleh baca Sayyidul Istighfar. Penghulu segala istighfar. Kita boleh baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala dan sampai habis. Penghulu segala istighfar ni fadilat dia adalah kalau kita baca pagi, kita meninggal sampai petang tu kita meninggal, insya-Allah masuk syurga. Masya-Allah. Kalau kita baca petang, kalau kita mati sebelum waktu pagi, insya-Allah kita masuk syurga juga. Penghulu segala istighfar. Dan ada satu lagi kaedah ni saya buatlah. Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kan.
Kita boleh baca. Ini kaedah lah ada saya jumpa satu hadis silap saya. Nabi kata sujud 33 kali. Baca 40 kali. 40 kali. Jari telunjuk menghadap kiblat. Macam ni maksudnya kita macam ni. Saya based on hadis tu dia tak adalah tutup. Macam ni. Sujud lah. Sujud tapi, kan. Sujud definitely lah. Menghadap kiblat. Tak adalah. Takkanlah macam ni lah. Kiblat mana ni? Takkanlah macam ni kan. Takkanlah macam ni. Pelik ni. Macam ni. Jadi kita baca doa Nabi Yunus 40 kali. InsyaAllah dengan izin Allah. Saya ada banyak peristiwa-peristiwa yang dalam hidup kita banyak cabaran kan. Especially kita berniaga, kita berhadapan dengan lots of problem. Betul. Yang we ourselves cannot handle it. InsyaAllah lah, salah satu kaedah yang saya buat adalah baca doa Nabi Yunus tu. Alhamdulillah, masa tahajud kan, doa. Ada satu moment tu saya tak boleh nak solve that problem lah. Jadi saya pun doa, saya kata, ya Allah, aku serah pada Engkau. Saya baca 40 kali. Saya baca, masa saya buat few days dah. Tapi yang ada satu malam tu saya betul-betul minta tolong lah ya. Saya umpama, ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah. Saya baca dengan kuat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 40 kali. Tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Alhamdulillah. Solve isu kan. Jadi kita letak kebergantungan tu kepada Allah kan. Yalah, discussion macam ni sebenarnya orang yang dengar, buatlah eksperimen tu. Betul. Bereksperimenlah dengan janji Allah. InsyaAllah bila kita dapat, macam Fadil dapat anak kan. Betul. Masya-Allah. Dan mungkin anda semua pernah buat ke ataupun rezeki magic yang anda pernah dapat, komen juga. Cuba share. Cuba share juga. InsyaAllah Tuan Fadil akan baca. Ya. Dan kalau Tuan Fadil tak sempat pun, tim akan highlightnya juga. Betul. InsyaAllah. Betul. Dan okey, tadi beberapa kali lah nama Abang Tesla diseru. Jadi saya ada satu soalan berkenaan Abang Tesla tu. Okey. Soalannya berbunyi begini. Abang Tesla ni dia alhamdulillah lah dia berisi 2. Okey, adakah itu pun rezeki juga ke macam mana tuan? Ataupun dia menggatal ke? Ke macam mana? Di dalam fasa inilah Din. Haji Ali Alisan pesan kepada saya. Haji Ali Fauzi Alisan pesan kepada saya. Takwa ni kepada Allah, takut kepada Allah. Jangan takut selain daripada Allah. Jadi jawapan tu takut pada bini tu jawapan dia. Anyway, definitely lah setiap perkara yang dia macam ni, saya percaya satu perkara, semua yang berlaku kepada kita, Allah dah takdir, baik ke buruk ke, adalah untuk kita jadi lebih baik. Okey, ada orang kahwin, baik untuk dia, alhamdulillah, rezeki untuk dia. Ada orang rezeki dia Allah bagi untuk kebaikan dia, kahwin 2. Ada orang kahwin 3, ada orang kahwin 4. Ada orang kahwin bercerai. Kita nampak Allah cerai dia, tapi mungkin itu rezeki dia. Betul. Maksudnya tenang hati dia. Yalah, betul. Macam tu. Jadi ya, tahniah pada Abang Tesla. Para lelaki sila komen kalau anda betul-betul nak jadi Abang Tesla. Tapi wife saya nangis tu. Nangis? Wife saya nangis. Impact dia kan. Saya bayangkan hari tu saya tidur tau. Of course kita tidur. Tidur malam. Kita tidur malam tu, saya alhamdulillah takdir Allah saya bangun dalam 3 ke 4 macam tu lah. Masa saya bangun, phone memang duduk kat sebelah saya masa tu. Saya buka, ada mesej daripada Tuan Puding. Apa Tuan Puding mesej kan? Dia bagi link kan? Ada ayat dia. Tak ada phone saya. Ada ayat dia tulis tak apa. Saya ada iPad. iPad. Tapi mesej tu dah terlalu jauh ni nak cari pun. Tapi bila saya tengah mamai masa tu. Saya tengah mamai. Ke apa dia doakan saya ke macam tu lah. Macam Nets lah, dia doakan tuan jadi Nets sama Tesla ke macam mana? Sekejap. Daripada saya jadi fitnah, baik saya tengok. Oh tak, dia cakap apa?
buat semangat. Dia juga Buat inspirasi. buat semangat. Saya masa tu pukul 3, pukul 4 pagi tu, terus celik mata. Macam, wow. Memang mantap lah kan. Mantap. You know, like, you deserve my respect. You deserve my respect. Okay. And then saya pun pass lah pada wife saya. Saya pass lah pada wife saya. Forward yang tu juga. Saya forward lah kan. Tapi tak adalah bagi tahu dia buat semangat. Nanti saya yang kurang semangat nanti, masalah nanti. Anyway, saya bagi pada wife saya. Wife saya memang dia tak tengok kot. Lepas tu petang Dia tak tengok. Dia tak tengok lagi. Lambat. Petang tu dia kata, bang awak tahu tak, nangis tau saya tengok benda tu. Saya kata, Saya usik wife saya. Dia wife saya alhamdulillah ada susu untuk apa? Breast milk lah, alhamdulillah, rezeki. So dia mengandung saya. I punya susu drop. Dia cakap, kenapa pula drop kan? Nak tahu lah. Dia kata sebab I tengok Abang Tesla ni banyak sangat. Lagu dia kan trending juga kan. Kenapa kan? Lepas tu saya cakap lah, sampai drop bagai. Dia kata, yelah you sedih. Lepas tu saya cakap kan dia, perempuan nak apa jadi Abang Tesla? Salah jadi Samsul Yusof. Salah apa sebenarnya ni? Lepas tu mulalah perbebelan tu berterusan. Tapi saya suka apa yang Ustaz Dan cakap. Apa Ustaz Dan cakap lupa dah. Zina itu haram. Full stop. Poligami itu halal. Full stop. Dah settle lah, tak perlu nak bahas lah. Tak payahlah bahas. Dah halal, benda halal buat je lah. Jadi hukum lah. Okay. Tapi ikut kemampuan lah. Satu lah. Yalah, tapi kita kena tengok juga, reflect pada diri kita, ada betul, kita mampu tak kan, bukan setakat nak menyahut Abang Tesla je. Ya, betul. Sebab kita nak mendirikan masjid. Betul. Okay. So, you know, like, kalau sebut Tesla, dulu orang ingat elektrik, sekarang ni Tesla kahwin dulu. Poligami. Ya. So, kena jaga-jaga. Kalau ada orang kata nak beli Tesla, yang abang nak Tesla, dia dah jadi, perkataan tu dah jadi, you know, keyword tu tak best lah. Ada macam tu. Abang nak Tesla? Okay, kena check balik Tesla apa tu. Okay Tuan, bergantung soalan seterusnya Tuan. Kita dalam rezeki ni meluas lah. Dapat sesuatu tu adalah rezeki. Contohlah, saya nak tanya pula pada orang yang mungkin dia kerja, katalah dia kerja KK ke, dia kerja 7-Eleven ke, okay, dia jual, dia rezeki ni dapat, asbabnya untuk dapat gaji semua kat situ. Dan bila dia kerja, dia terpaksa serve arak, ataupun kerja hotel pun kena serve arak, certain hotel kan. So adakah itu rezeki ataupun macam mana Tuan? Pendapat Tuan lah. Ya, ini pendapat saya lah. Semua adalah pilihan. Semua adalah pilihan. Kalau kita nak cari rezeki yang berkat, kena cari rezeki yang berkat. Kita tahu Allah cari yang berkat memang tak boleh. Arak tak boleh. Jadi Allah bagi kita akal. Fikirlah. Okay. Dia macam ada satu masa tu, saya ambil contoh lah, usahawan kan. Kita bercakap pasal usahawan kan. Ada duit cash. Okay, ada duit cash. Nak masuk dalam bank ke tak? Sebab kalau masuk dalam bank, kena tax. Kalau tak masuk bank, boleh joli. Yalah, betul. Sebab orang beli dekat kedai, government mana boleh tak trace lah. Tak boleh nak trace kan. So kalau Fadil lah, Fadil buat masuk ke tak? Saya je ni katakanlah ada 100,000 ni cash ni. Kalau tak kena tax ni. Okay, Fadil akan buat apa? Saya jenis yang bawa masuk. Sebab? Satu, nak secure kat situ. Saya tak suka cash. Tak tahu mungkin sebab saya punya era ni dah cashless. Okay. Kan? Satu lagi adalah sebab, itu sebabnya lah, kalau yang nak jawapan yang baiknya ialah sebab kita nak declare everything lah. Tapi ada orang, yelah, declare tapi, you know, like, baik aku kurangkan tax, aku play around lah dengan duit tu. Apa hal aku nak, you know, dia okay, dia macam ni Tuan. Kadang-kadang kan dari sudut yang sedemikian lah, mungkin dia nampak dia jimat okay, katalah kalau dia play around, dia boleh jimat 40,000. Okay. Ada certain orang, mungkin dulu pun saya macam tu juga. Okay, aku boleh nampak depan ni, jimat 40,000, okay, banyak, baik aku tak payah tak, contoh. Okay. Tapi for the long term dia, saya rasa bila semakin dewasanya saya nampak yang kadang-kadang jimat kat depan tu tak bagi manfaat untuk long term. Contohnya tiba-tiba lah, time tu lah, bila kita buat benda yang salah lah kan, dari sudut, tak kisahlah kalau kita buat salah kat kerajaan, kita pun
Allah marah juga. Kan? Sebab itu pun dalam salah satu tugas kita juga. So benda tu yang tiba-tiba time tu lah mungkin kita tak happy, rumah tangga retak, anak sakit, whatsoever, banyak dugaan lain. So yang sebenarnya lagi besar rugi dia daripada rugi 40,000 yang mungkin hak tu hak kerajaan. Saya bila kita dah mendewasa, saya fikir macam tu lah. Okay, so anyway, boleh ke tak kita lari daripada membayar cukai? Jawapannya, kalau Fadil dah bagi jawapan, jawapan dia apa? Ini ada jawapan. Kan? Jawapan ni daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Okey, Mufti beritahu. Kita kena dengar. Mufti bagi tahu. Hukum lari cukai daripada membayar cukai. Best. Best. Saya forward benda ni, ada soalan hari tu. Jadi saya dah bagi jawapan, tapi saya pun like better orang yang lebih arif menjawabnya. Soalan, apakah hukumnya lari daripada membayar cukai? Contohnya dengan menyembunyikan jumlah sebenar pendapatan yang diterima dalam borang cukai pendapatan. Itu soalan dia. Ringkasan jawapan. Jawapan dia panjang. Huraian siap semua kan? Dalil semua ada. Ringkasan jawapan. Perbuatan lari daripada membayar cukai melalui pelbagai bentuk helah dan penipuan adalah dilarang kerana perbuatan menipu itu sendiri jelas satu bentuk dosa yang ditegah oleh agama. Selain daripada itu, perbuatan tersebut boleh membawa kepada berkurangnya hasil dana negara. Seterusnya menyukarkan kerajaan menyusun atur polisi ekonomi, merancang program-program pembangunan serta menghulurkan bantuan untuk kemaslahatan rakyat. Maksudnya apa? Adalah salah satu bentuk dosa yang ditegah oleh agama. Dosa lah senang cerita. Dosa lah. Untuk ni. So, kita tahu benda tu berdosa. Tapi, like atas kita lah pula. Betul. Kan? Kita tahu benda tu dosa. Kalau orang yang buat benda berdosa ni, ni cikgu saya ajar saya lah. Jangan tegur dia dosa yang dia buat. Contoh orang tu tak pakai tudung. Contoh kan. Atau orang tu buat maksiat. Jangan tegur maksiat yang dia buat. Jangan tegur benda yang tak elok yang dia buat. Tetapi perbaiki iman dia. Maksud perbaiki iman adalah macam mana nak perbaiki iman? Dengan perbaiki amal dia. Jadi bila orang beramal, insya-Allah iman dia akan naik. Bila iman dia naik, automatik dia akan buat apa Allah suka, tinggal apa Allah larang. Jadi kalau kita masih lari cukai, tanya satu soalannya. Apa dia soalan dia? Apa khabar iman? Apa khabar iman? Betul. Mungkin daripada situ kita, kalau yang pendiri bisnes business owner kan, kalau lari cukai, hatta kalau bukan business owner pun income tax nak cuba tipu kan. So benda tu yang kadang-kadang kita tengok apalah masalah kita back to back. Betul. Disebabkan kadang-kadang benda yang kita tak perasan. Khususnya usahawan yang enterprise ni. Sebab dia tak audit tu kan. Betul. Diorang tak audit satu. Lepas tu diorang tak tahu untung diorang betul-betul ke tak. Mengakibatkan diorang tak betul-betul cukup bayar zakat. Akhirnya berhutang ke Allah. Betul. Padahal nak buat bisnes, nak bantu family. Habis tanya founder nak buat apa, nak bantu family, nak ibu, nak happy kan. Tapi rupanya salah pula sangkut kat situ. Bahaya sangkut kat situ. Cukai tak bayar, dunia dah tak settle lah cukai. Akhirat pula zakat perniagaan. Dah set. Dua-dua tak settle, jam. Allahu Akbar. Tak minta semua jauhkan diri daripada insya-Allah. Okey tuan, soalan seterusnya. Apa kefahaman ultimate tuan terhadap rezeki sebenarnya dalam hidup kita ni? Simple je. Rezeki ni kena faham ayat yang saya sebut tadi. Selain daripada Allah, semua asbab rezeki. Allah adalah pemilik rezeki. That's it. Semua tu asbab. Okey, pegang benda ni. Dan ayat yang cikgu saya ajar kepada saya juga, yakin pada asbab tu syirik, tak guna asbab tu jahil. So, bila kita tahu semua selain pada Allah tu adalah asbab rezeki, jangan yakin kepada asbab. Jangan yakin. Kita yakin pada Allah, kerja kita buat asbab. Guna asbab, buat asbab, yakin tu kepada Allah. Bila kita yakin pada Allah ni, saya jujur bagi tahu insya-Allah kita akan belajar iman dan kita akan rasa tenang. Kita akan ada rasa ketenangan tu. Kita serah bulat-bulat. Macam ni lah Din.
saya yakin Fadil pun pernah, masa tu Fadil jumpa dengan Haji Ali CEO Alisan dengan saya masa tu kan. Haji Ali kata, manusia ni dia tak mungkin boleh buat semua benda dalam satu masa. Betul. Saya ingat tak? Betul. Kau mana boleh nak buat semua benda satu masa kan? Kalau kau kata aku nak berjaya dalam bisnes, kau pasti terabailah anak bini, pasti kau terabai mak ayah kau. Betul tak? Betul. Kau kata okey, saya nak bahagiakan anak dan isteri saya, kau pasti tak boleh kejar kau punya kerjaya. Betul tak? Macam mana kau nak, saya nak bahagiakan isteri saya, anak saya kena ada weekend. Saya tak boleh bekerja waktu weekend. Kan? Jadi sebab dia rasa ni, dan akhirnya apa berlaku? Dia dapatlah kerja yang biasa-biasa. Sebab dia tak sanggup untuk berkorban lebih. Syarikat akan tengok orang yang tak sanggup berkorban, kenapa aku nak berkorban untuk dia? Yalah. Contoh macam itulah. Jadi there's no such thing as balance. Betul tak? There's no such thing as balance. Okey, contohlah, kita idolakan orang-orang besar dunia yang berjaya, very famous. Let's say Steve Jobs. Famous berjaya Apple $1 trillion company okey lah. Tapi dia hanya berjaya dekat membina company. Tengok family dia macam mana. Family dia, anak dia berantakan. Walaupun dia buat komputer, nama anak dia Lisa tu. Kan, sebelum ada Mac semua tu. Jadi mana ada orang balance dalam dunia ni? Hanya ada seorang hamba Allah yang betul-betul balance. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balance. Berjaya dunia, berjaya akhirat, pada masa yang sama berdagang, disukai oleh semua orang, memimpin. Memimpin pula bukan puak, ini memimpin negara. Betul tak? Betul. Berdagang yang bagus, anak isteri baik, keturunan luar biasa, melahirkan pemimpin-pemimpin, legasi seterusnya. Balance. Betul. Masuk perang, menang perang. Balance. Negotiate dengan orang suka negotiate. Betul tak? Jadi tidak ada orang yang lebih berjaya selain daripada orang yang letak Allah nombor satu. Kenapa? Sebab apabila kita letak Allah nombor satu, yang mengurus bukan kita, yang mengurus tu Allah. Mungkin kita kata, ya Allah, aku serahkan urusan ni kepadamu. Kita buat kerja office, tapi Allah urus anak, isteri, ibu. Allah mudahkan urusan mereka. Jadi tak adalah mereka tu, contoh, bila Allah urus urusan mereka yang kita tak mampu, walaupun kita tidak ada di rumah, isteri rasa cukup, isteri rasa lapang, anak happy. Jadi okey. Betul tak? Betul. Happy. Sebab apa? Yang mengurus itu Allah, bukan kita. So kalau kita yakin selain pada Allah semua asbab rezeki, Allah pemilik rezeki. Macam tu, InsyaAllah bila Allah uruskan. Macam mana saya nak cakap benda ni? Sebab benda ni melibatkan eksperimen lah. Eksperimen lah, insyaAllah. Kena lalui ya. Kalau kita ada keyakinan ni, saya yakin ini dakwah kita. Kita buat podcast ni. Kalau mungkin pendengar kita ada seorang, dua orang terkesan dan dia buat eksperimen dan dia berjaya, mungkin dia akan melahirkan 5 orang, 10 orang yang yakin dengan Allah pula. 5 orang, 10 orang ni pula, dia akan menyebarkan dakwah ni lagi. Bergenerasi kita, InsyaAllah. Tapi mula dengan seorang lah, eksperimen lah. Eksperimen dulu, belajar iman. Buat kerja-kerja iman. Ni semua kerja iman lah ni. Kerja untuk build muscle. Kalau kita nak bodybuilder, kena angkat lah. Kena angkat besi. Angkat lagi. Tak boleh lah angkat besi sebulan sekali. Sebulan sekali patut apa hal body tak naik kan? Body tak besar kan? Hari-hari kena angkat. Hari-hari kena tambah pula. Tambah lagi. Kan dia tak boleh berat yang sama. Jadi sama bila kita buat kerja iman ni, tambah lagi weight. Contoh hari ni saya bagi sedekah sekian, alhamdulillah dapat miracle. Macam Fadil tadi 1,000 dapat, alhamdulillah wife pregnant. Nanti okey, kita cuba eksperimen 2,000 pula. Tengok apa pula dapat. 3,000 pula. Apa yang akan jadi? Sebab kita yakinlah dengan Allah. So muscle tu kita angkat lagi. Biasa bangun pukul 5 ujung-ujung dengan nak azan contoh kan. Kita test lah, tahajud awal sikit 5.30, naik sikit pukul 4. InsyaAllah akan ada muscle tu start build. Yakin, jadi kepada Allah. Yang lain semua asbab. Jadi kita tak terkesan.
Orang datang, tak datang, kita buat je. Lepas tu orang datang, sale datang ke apa, duit ada, duit tak ada, tak apa. Kerja kita buat, kita tak terkesan dengan semua benda. Jadi kita jadi go with the flow, relax. Kita buat perancangan, ini target dia, go with the flow, relax. InsyaAllah. Faham? Dapat something. Dan yang best ni tuan, bila kita dah lama tak buat podcast ni, baru kita perasan. Saya perasan lah tuan, kita tak ada commercial break sebenarnya. Kita terus je. Jadi dah sampai ke penghujung dah tuan. Macam kita dah macam. Tak apalah, sebab tak ada sponsor kan. Buat apa nak break-break. So sebelum kita akhiri kita punya podcast hari ni, seperti biasa culture kita hadis of the day. Hadis of the day. Kita hulur je, tak ada komersial. Ini edisi khas, tak ada komersial. Edisi khas. Masuk je Jabir, tak payah segan. Masuk je. Okey. Yes. Bismillah. Tuan nak pilih dulu ke apa? Apa kita buka je. Okey. Bismillah. Terus insya-Allah. Bismillah. Hadis of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina, saya baca ni dalam muntakab hadis. Bab ikram muslimin silaturahim, muka surat 491. Sayyidina Muaz meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berlaku baik terhadap kedua-dua ibu bapanya, maka berita gembira untuknya bahawa Allah akan memanjangkan usianya. Masya-Allah. Sayyidina Muaz meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berlaku baik terhadap kedua-dua ibu bapanya, maka berita gembira untuknya bahawa Allah akan memanjangkan usianya. Masya Allah. Kita punyalah pergi jogging nak panjang umur. Nak sihat Kontrol makan. Sampai main futsal malam. Futsal malam. Orang ajak pergi makan tak boleh. I diet. Kan? Karbo tak boleh makan. Tak boleh makan karbo. Tapi Nabi kata apa? Jaga mak ayah panjang umur. Masya Allah. Jaga mak ayah panjang umur. Mana ada coach ajar. Betul. Kalau kita bayarlah personal trainer yang mahal kan, dia takkan cakap yang ni. Mana ada orang insurans bang insurans kan kata mati kan. Abang nak panjang umur tak? Mati tu satu hal. Nak panjang umur tak? Ada tips. Jaga mak ayah. Jaga mak ayah. Nabi yang cakap. InsyaAllah. Mudah je jaga mak ayah ni. Cerita sikit. Okey. Haji Ali pernah tanya saya. Haji Ali Fadil ada masa tu? Ada. Dia tanya saya, kau ni duduk kat mana? Dia Haji Ali, bos Alisan ni, dia jenis yang santai lah. Rock sikit. Rock sikit. Bahasa dia rock sikit. Kau duduk kat mana sebenarnya? Kat KL ke kat Kelantan? Saya pun cakap, saya kat Kelantan. Kenapa kau duduk situ? Tak duduk kat KL? Saya jaga mak saya. Kau pernah borak tak dengan mak kau? Saya dalam hati, apa soalan ni kan? Mestilah pernah borak kan? Tak, maksud aku macam ni. Kau pernah tak borak apa mak kau nak? Apa mak kau nak? Saya pun cakap, pernah Haji. Tapi kau kena tanya dulu mak kau, apa yang dia nak tu maksudnya apa yang dia suka. Dia suka mungkin ada orang bacakan Quran untuk dia ke? Ada orang ajar dia Quran ke? Ada orang hari-hari baca satu hadis untuk dia ke? Atau mungkin dia suka bagi sedekah, ada seorang carikan orang-orang miskin dekat kampung, dia bagi sedekah ke? Ada urut-urut tangan dia ke? Kau pernah tanya tak? Saya berkata, saya tak adalah tanya macam tu je. Mak aku ada 7 orang gaji. Rumah lah orang gaji. Saya terkejut. 7 Haji? Ya, 7. Jaga mak kau betul-betul. InsyaAllah rezeki tu datang. Nak ceritanya, itulah dia. Jadi terutama laki kan, laki ni tanggungjawab dia mak lah kan. Isteri nak nangis sampai hati, awak buat saya macam ni, awak mak dulu baru saya. Allah suruh nak macam mana kau nangis lah, air mata darah pun mak dulu lah. Macam tu lah kan. InsyaAllah. So dapat sesuatu insyaAllah, agar dapat manfaat sekiranya anda ada isu semasa ataupun topik-topik yang best untuk kita bahaskan bersama ataupun kita kongsikan, komen, insyaAllah kita akan pick up. Dan sampai di sini saja kita punya podcast pada hari ini. Okey, yang baik tu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang elok tu datangnya daripada salah silap saya sendiri. Saya Fadil Rasul dan saya Fadil Ghazali di Fana Evo Podcast. Assalamualaikum. Pagi.